Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hi everyone. Di dalam video sebelum ini saya telah pun terangkan bagaimana untuk create aktiviti iaitu quiz dalam bentuk MCQ question. Walau bagaimanapun dalam this particular video saya akan proceed atau memfokuskan kepada true and false question. Right, untuk following daripada yang previous video, kita boleh juga, kalau kita lihat di sini pada interface saya ini, iaitu saya telah menggunakan topik 1 sebagai dan telah ditukarkan ataupun diberi nama ataupun rename sebagai quiz 1, yang mana topik disease ini sudah pun termasuk dalam video yang sebelum ini. Manakala untuk kita tambah quiz kepada exercise iaitu kepada bentuk soalan true and false, jadinya bolehlah kita terus kepada add an activity ataupun resource. Dan jika kita berhasrat untuk menamakan this particular topik sebagai quiz 1 ataupun instead any specific quiz 1 ataupun yang memfokuskan kepada spesifik tajuk ataupun silibus yang telah pun kita berikan kepada pelajar. Alright, contohnya whatever quiz 1 ataupun exercise 1. Okay, exercise 1 just tab ataupun return. Dan untuk this particular exercise saya akan memfokuskan kepada false ataupun true and false question. So klik pada add an activity button dan scroll down activities kepada quiz dan add. Okay, sehinggalah this particular paparan. So untuk this one kita name it as sebagai quiz ataupun as quiz 2, focusing on certain subtopic, contohnya phylum for data. Alright. Okay, so is there any description? For example, this quiz will be available starting from bila sehingga bila. Dan again kena set kita punya timing, so enablekan this particular button. Okay, sehingga bila. So for example, this one adalah open the quiz sebagaimana default iaitu 22 Disember bermula jam 2.12 petang. Manakala close the quiz pada 22 Disember, for example, like saya cakap, let's say pukul 17 iaitu pukul 5.20 petang. Okay, ada time limit ataupun tidak, just click enable button. For example, like say 15 minutes for this particular exercise. Tetapi bolehlah depends kepada how many question yang ataupun aras level mana yang kita tanya kepada pelajar. So itu antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian. When time expire, so adakah kita mahu stay kepada default iaitu open attempts are submitted automatically ataupun there is a grace period or even attempts must be submitted before time expired. So I would say that just leave for open attempts are submitted automatically. Dan untuk grading, okay, these are all things, ada grade to pass ataupun tidak. Again, terpulang kepada berapa banyak soalan dan juga adakah berapa persen this particular exercise ataupun quiz ini akan diambil kira dalam students punya carry mark. Manakala layout, adakah kita mahu setiap page mempunyai satu question saja ataupun setiap page ada 2 question, dan bila kita scroll down every page ataupun satu page tu boleh mengandung sehingga 50 question. So I would say that better menggunakan ataupun kita stick kepada every page ada setiap soalan satu soalan. The behavior, kita shuffle within question, yes, just tinggalkan shuffle automatically. Is there any review? Again, just leave it sebagaimana default. Appearances, untuk decimal places in grades lah, kalau kita nak buat sampai up to 3 or 4, even 5 decimal point. Manakala this one adalah restriction on attempt, sama ada memerlukan
password. Kalau nak, kita perlulah klik pada this particular column. Okay, dan this particular password akan diberikan kepada pelajar later on before they can attempt this quiz. Okay, ada overall feedback. Okay, grade boundary 100%. Ada tak kita mahukan beri, for example, like ada feedback untuk question-question yang telah pun ataupun yang akan diberikan dalam quiz sebentar tadi ataupun sebentar lagi. Okay, common module setting. This is all common module setting, sama ada is there any grouping ataupun tidak. Kalau kita mengajar lebih daripada satu group dan berkongsi dengan lebih daripada seorang pensyarah, so just add group ataupun grouping access restriction. So akan keluarlah sama ada, for example, like contoh yang diberikan di sini, saya berikan adalah kita mengajar dengan mempunyai 5 pensyarah dengan 5 kumpulan berlainan. Jadi for example, like I myself teach group yang K5, so saya just stick kepada add group ataupun grouping access restriction tu kepada group K5 saja. Okay, memandangkan in this dummy yang digunakan tiada grouping ataupun specific grouping, so I couldn't kata just klik tu pun dia tak akan ada apa-apa lah information on this one. Manakala restrict access restriction, student must match the following or must not, and then ada tak any group juga yang boleh kita setkan. So in this dummy, I don't have any groups. So it can be any groups ataupun specific group. Okay, ada lagi add restriction. So ini adalah jika untuk specific date, grading ataupun user profile, iaitu control access based on field within the student's profile, dan juga restriction set, yang mana kita boleh add a set of nested restriction to apply complex logic. So therefore just save and return to course untuk setting for this exercise. Okay, memandangkan tadi saya telah pun klik pada restricted, not available unless you belongs to any group. So in this one adalah merupakan dummy yang telah pun disediakan kepada saya sebagai untuk orang kata untuk memberikan sedikit panduan melalui video ini. Baik, untuk kita create soalan ataupun menambah soalan daripada quiz tadi yang telah pun di-create, so just klik pada phylum core data. Okay, then kita akan nampak maklumat iaitu contohnya tadi di ruangan yang telah pun diberikan. So I did write some kind of messages to my student. This quiz will be available starting from blah blah blah. Right, and also ada sedikit maklumat lagi, quiz akan dibuka sehingga bila dan juga will close on bila and nanti what time, dan juga time limit adalah sebanyak ataupun selama 15 minit. Okay, no question have been added yet, so just click button edit quiz. Okay, untuk this one again perlu kita semak maximum grade untuk this particular exercise. Okay, dan juga go to add a new question. And then for this one, saya akan berikan sedikit makluman lah berkenaan dengan true and false question. So just click true and false and add. Okay, for example, question number 1. So again, saya akan lihat berkenaan dengan soalan ataupun file question yang telah pun dibangunkan sebelum ini. Alright. Okay, contoh soalan yang telah pun disediakan sebagaimana berikut, iaitu saya ambil di sini question. Okay, paste soalan sebagaimana berikut, iaitu artificial classification is based on analogs. Jadinya so kita akan ada dua jawapan, iaitu true or false question. Okay, so katakanlah this is a true question, so true, and ada dua saja, so no need to do anything else, and then straight away do some save changes. Okay, right, so kat sini kita boleh tengoklah artificial classification is based on analog. Just click pada that particular question. Okay, so again, right,
Once kita scroll down, kita boleh tengoklah ada save changes and continue editing, ataupun kita boleh preview the question that already created sebelum ini. Okay, so ada preview for question number 1. Artificial classification is based on analogs. So jawapan dia adalah true. And then submit and finish untuk student punya action. Right, so that's all. Saya harap dapat membantu semua, and then hope to see you again dalam another video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.